23 Mei 2015. Karnival Jacob salur maklumat kepada masyarakat. Kerajaan negeri gesa Jacob bangunkan sebuah hospital swasta di Segamat. Program transformasi sosial pandang serius kualiti rumah pangsa. Motek anjur program berbasikal Eco-Ride 2015 promosi Kampung Peta. Dan akhir sekali, mayat kedua mangsa kapal korek karam dijumpai. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Sebanyak 25 syarikat kumpulan Johor Corporation Jacob dan agensi kerajaan menyertai Karnival Jacob di Segamat yang bertujuan membawa maklumat kepada masyarakat tentang penglibatan kumpulan syarikat konglomerat kerajaan negeri Johor itu dalam pelbagai aspek. Menurut pengarah Karnival Jacob, Azman Tabicik, Segamat merupakan lokasi kedua karnival yang berlangsung di Bandar Utama Segamat selama 3 hari bermula 21 hingga 23 Mei. Johor Corporation ni sebenarnya kita berpaksikan kepada 3 teras utama kita. Yang pertama, Johor Corporation ni adalah entiti bisnes. Kita kena terlibat dalam bisnes. Jadi kalau saudara nampak, ini semua perniagaan yang telah dijalankan. Dengan perniagaan lah baru kita boleh menaikkan ekonomi negeri Johor. Sebagai yang kedua, teras kedua adalah kita adalah ejen pembangunan ekonomi negeri Johor. Jadi dengan duit yang kita ada, kita boleh membangun. Contohnya kalau kita tak ada bisnes, macam mana kita nak buat rumah mampu milik dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah kita punya corporate responsibility kita ataupun tanggungjawab korporat kita. Tanggungjawab korporat kita, macam kalau saudara boleh lihat, kita adakan macam ni dengan rakyat. Kita ada macam wakaf. Wakaf menyebut tu, yang mana kita terjemahkan apa yang kita hasil kita ni, kita bagikan kepada rakyat. Beliau berkata demikian semasa membuat lawatan pada hari kedua karnival tersebut berlangsung. Karnival yang dirasmikan Pengerusi Jawatankuasa Kesihatan dan Alam Sekitar Negeri Dato' Ayub Rahmat itu turut menyediakan kemah-kemah jualan selain pameran dari syarikat di bawah Jacob seperti Kulim Malaysia Berhad, KPJ Healthcare Berhad, Johor Land Berhad, TPM Teko Park Sendian Berhad dan Tanjung Langsat Port Sendian Berhad. So yang pertama itu kat Muar. So hari ni dekat Segamat kita ada buat promotion Super Best Power ni, Bumi Putra punya kopi ni. Sebenarnya kopi Super Best Power, dia kopi campuran untuk energy. Dia tak dia, sekarang ni biasanya harga dia 27.90 sen, sekarang kita jual RM20. So untuk 3 hari ni lah. Kita sekarang ni kita bawa daripada Filipin, jenis MD2. Brand kita Melita lah. Sebenarnya kita dah bawa daripada tahun 2008 sehingga sekarang lah. Kebanyakan buah ni kita lebih kepada untuk ekspor luar negara lah. Sekarang ni untuk lokal kita akan bawakan buah yang begini lah. Sebenarnya banyak sambutan masyarakat Segamat. Buat masa ni alhamdulillah ramai pengunjung yang datang lah. Kebanyakan memang antara yang kita jual ni banyak laris pada buah potong lah. Pada karnival tersebut turut diadakan pameran kemahkotaan sempena kemahkotaan Sultan Johor, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar dan juga aktiviti-aktiviti menarik seperti pertandingan mewarna, fun ride MTB, ceramah dan pertandingan kompang berirama. Melihat tentang pameran kemahkotaan yang sebenarnya tuan-tuan sekalian, ianya cukup istimewa dan harus dilawati oleh setiap warga Segamat. Pertama kali tuan-tuan sekalian, Johor Corporation bawa dan juga mengenengahkan pameran yang cukup berharga, yang sewajarnya masyarakat Segamat, tidak kira tua ataupun muda, melihat tentang perkembangan kerajaan negeri Johor sejak awal lagi. Lebih-lebih lagi tuan-tuan dan puan sekalian, sebahagian besar daripada pameran tersebut menunjukkan tentang peristiwa yang cukup bersejarah selepas lebih daripada 50 tahun, iaitu yang berkaitan tentang kemahkotaan Duli Yang Maha Mulia Baginda Sultan Johor. Dalam pada itu, para pengunjung yang hadir pada karnival tersebut turut menyambut baik penganjuran karnival yang julung-julung kali diadakan itu.
Bagi saya pameran ni bagus. Dia banyak bagi macam information untuk kita lah. Contoh macam ada KPJ untuk orang yang macam ada nak lebih kepada healthcare, macam PTPTN untuk pada pelajar yang mempunyai masalah untuk pinjaman ke apa ke. Macam Jacob sendiri kita tahu kan Johor Corporation ni macam banyak dia punya advantage and benefit. Macam tu lah bagi saya lah. Carnival Jacob saya rasa dia menampakkan satu benda baru dalam company yang besar. Kalau awak tahu tentang Jacob, company yang sangat besar. So ramai yang kurang pasti apa itu Jacob. Dengan ada carnival ini, saya rasa lagi ramai orang Johor akan tahulah apa itu Jacob. Itu pendapat saya. Nama pameran yang diadakan? Pameran ini saya rasa amat baik kerana setiap booth-booth yang ada ni dia mempamerkan apa itu produk Jacob. Jadi awareness lah ataupun ramai orang akan tahulah tentang apa itu Jacob ini. Karnival Jacob akan diteruskan ke daerah Keluang pada 4 hingga 6 Jun depan sebelum ke daerah Kota Tinggi pada 13 hingga 15 Ogos nanti. Kerajaan Negeri Johor menggesa Johor Corporation Jacob untuk membangunkan sebuah hospital swasta di daerah Segamat di bawah syarikat KPJ Healthcare Berhad. Menurut Pengerusi Jawatankuasa Kesihatan dan Alam Sekitar Negeri, Datuk Ayub Rahmat, selain kedudukan ekonomi yang baik dalam kalangan masyarakat Segamat, pembinaan sebuah hospital swasta di daerah tersebut mampu memberi pulangan yang baik kepada pihak Jacob. Sebenarnya ini adalah merupakan satu potensi yang cukup besar yang mungkin boleh dilihat oleh Johor Corporation, bukan saja dalam bidang pertanian. Maka tuan-tuan sekalian, saya bercakap bagi kali yang kedua. Sebelum ini saya bercakap tentang keperluan diwujudkan satu hospital swasta di Segamat dalam satu majlis yang lain. Dan hari ini adalah merupakan tempat ataupun platform yang cukup betul bagi saya untuk menyuarakan permintaan kerana toke kepada Johor Corporation berada di hadapan saya dan juga bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Maka tuan-tuan sekalian, saya memohon selaku Esko Kesihatan, dan kebetulan diharapkan dalam tempoh saya menjadi Esko Kesihatan, maka akan ada sebuah hospital swasta KPJ didirikan, ditubuhkan di daerah Segamat untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dan juga warga yang ada di Segamat ini. Dan saya yakin jikalau KPJ melabur dengan membina hospital di Segamat ini, saya yakin dan percaya bahawa ianya boleh membawa pulangan yang baik kepada KPJ dan juga Johor Corporation. Beliau berkata demikian sewaktu berucap merasmikan Karnival Jacob yang turut dihadiri Presiden dan Ketua Eksekutif Jacob Datuk Kamaruzaman Abu Kasim. Karnival selama 3 hari bermula 21 hingga 23 Mei itu berlangsung di Tanah Lapang Bandar Utama Segamat. Menurut beliau, Hospital Segamat tidak mampu menampung permintaan yang tinggi dalam kalangan masyarakat setempat dan ada di antara mereka terpaksa ke daerah lain untuk mendapatkan perkhidmatan kesihatan. Sementara itu, Datuk Kamaruzaman berkata pihaknya kini dalam proses mengenal pasti tapak yang sesuai untuk pembinaan hospital tersebut. Ya, memang pihak KPJ sudah pun membuat beberapa siri lawatan untuk mencari tapak yang sesuai bagi tujuan pembinaan sebuah hospital swasta di Bandar Segamat ini. Jadi apabila kita jumpa tapak yang sesuai, kita akan mohon kepada Kementerian Kesihatan untuk tujuan mendapatkan kelulusan awal dari segi zoningnya sebelum tindakan selanjutnya kita buat nantilah. InsyaAllah kita akan cuba percepatkan proses mengenal pasti tapak yang sesuai tersebut. Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT memandang serius terhadap kualiti setiap rumah pangsa di negara ini menerusi program transformasi sosial PTS di bawah Strategi Lautan Biru Kebangsaan NBOS. Menurut Timbalan Menteri Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Halimah Muhammad Sadiq, program tersebut menggariskan 4 objektif utama yang dapat menyuntik semangat perpaduan dan tanggungjawab kepada masyarakat setempat. Iaitu dengan program yang diadakan pada hari ini, dia akan berupaya untuk mewujudkan satu bentuk kejiranan yang mampan ya, dengan penglibatan masyarakat sepenuhnya dalam apa juga program yang dianjurkan oleh kerajaan, terutama yang dianjurkan oleh Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Yang kedua ialah untuk kita mewujudkan
nilai dan juga rasa kebertanggungjawaban ya ke atas kawasan setempat yang ada, terutama dari segi soal keselamatan dan soal kebersihan. Yang ketiga ialah untuk kita mewujudkan kesejahteraan sosial, iaitu untuk kita memupuk nilai masyarakat setempat yang ada ya, yang sejahtera dari segi sosial, dari segi fizikal dan juga yang sejahtera dari segi semangat kebersamaan yang ada ya, bagi kawasan penduduk-penduduk di rumah-rumah flat, terutama di flat Lakin ini. Dan yang keempat ialah, yang terakhir ialah untuk menggalakkan penyertaan bersama. Selain itu, Datuk Halimah turut menyenaraikan 7 program utama bagi merealisasikan objektif utama penubuhan program PTS berkenaan. Beberapa program yang kita bawa turun khusus ya, daripada jabatan di bawah Kementerian KPKT. Antaranya ialah Bandar Selamat di bawah Jabatan Perancangan Bandar, di bawah Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Malaysia. Kedua ialah program Bomba Komuniti dengan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Ketiga ialah program Rakan Taman bersama-sama dengan Jabatan Landskap Negara. Yang keempat ialah Komuniti 3R, iaitu Kitar Semula ya, bersama-sama dengan pihak SW Corp. Dan yang keempat ialah kerjasama bijak antara kita dengan Kementerian Kesihatan melalui Pejabat Kesihatan Kanan Daerah, iaitu program Kombi. Beliau berkata demikian ketika sidang media pada Majlis Pelancaran Program Transformasi Sosial PTS NBOS di Rumah Pang Selakian Johor Bahru. Turut hadir Exco Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Abdul Latif Bandi, Timbalan Ketua Setiausaha KPKT Datuk Halim Abdul Manaf serta Datuk Bandar MBJB Datuk Abdul Rahman Muhammad Dewam. PTS direalisasikan dengan kerjasama jabatan-jabatan di bawah KPKT, Solid Waste and Public Cleansing Management Corporation SW Corp, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Jabatan Kesihatan serta pihak berkuasa tempatan PBT. Rumah Pang Selakian merupakan destinasi pertama pelaksanaan program berkenaan di negeri Johor. Sementara itu, program Kejiranan Indah di bawah NBOS merupakan program menangani masalah yang dihadapi penduduk perumahan awam, terutamanya kemudahan infrastruktur dan persekitaran yang tidak terurus, suram dan kotor. Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia MOTEK di bawah Pelan Strategi Lautan Biru Kebangsaan NBOS telah menganjurkan program berbasikal Eco-Ride 2015 di Taman Negara Endau Rompin, Kampung Peta. Menurut Pengarah Pejabat MOTEK Johor Muhammad Isa Abdul Halim, objektif utama program tersebut adalah untuk mempromosikan Kampung Peta sebagai salah satu daripada tempat bagi aktiviti sukan berbasikal lasak di negeri Johor, selain mengamati keindahan dan keunikan ekopelancongan di hutan Taman Negara berkenaan. Di samping objektif utama untuk Kampung Peta Eco-Ride ini adalah untuk kita mempromosikan Taman Negara Johor Peta Endau Rompin ini sebagai salah satu daripada trek ataupun destinasi untuk para penggemar sukan berbasikal datang sama ada untuk bertanding ataupun untuk beriadah maknanya menikmati. Kalau riadah tu bermakna kita nak mereka ini para cyclist ini menikmati keindahan kecantikan, keunikan pelancongan negeri Johor. Beliau memberitahu pemberita sewaktu sidang media pada Majlis Penutupan Program Berbasikal Eco-Ride 2015 di Taman Negara Endau Rompin, Kampung Peta Mersing. Program selama 3 hari 2 malam itu disertai oleh 59 orang peserta dengan kerjasama Perbadanan Taman Negara Endau Rompin, Tourism Malaysia Johor serta Kelab Berbasikal Orang Johor Cycling Team OJCT. Tambah Muhammad Isa, program berkenaan juga merupakan kolaborasi bersama Angkatan Tentera Malaysia ATM di bawah NBOS menjalankan aktiviti khidmat masyarakat kepada penduduk orang asli Kampung Peta tersebut. Juga kita ada penyertaan ataupun collaboration kerjasama di bawah National Blue Ocean Strategy dengan pihak ATM pihak Angkatan Tentera Malaysia, yang mana mereka telah pun menyertai bersama-sama dengan kita melaksanakan apa yang dipanggil sebagai tadi saya sebutkan community building, iaitu membantu memperindahkan perkampungan orang asli Kampung Peta Mersing
di mana kita letakkan kalau tuan-tuan dan puan-puan yang sama-sama terlibat pada pagi ini, hari ketiga Kampung Peta Eco Ride ini, kita letakkan papan tanda nama bagi tiap rumah. Keseluruhannya 54 buah rumah di sekitar Kampung Peta Mersing ini. Selain itu, program berkenaan mendapat penglibatan dari anggota tentera komando dari Kem 21 Komando Sungai Udang dengan penyertaan 10 orang anggota. Pegawai Laksana Kem 21 Komando Meja Muhammad Razhar Rashid berkata, pasukannya akan terus bekerjasama dengan MOTEC dalam membantu setiap program yang dijalankan dalam menyahut seruan kerajaan melalui NBOS. Okey, untuk maklumat semua, ini merupakan kita punya program yang pertama lah. Kita hantar kita punya wakil untuk dalam penyertaan ni lah. So saya rasa benda ni boleh berpanjangan untuk akan datang. So saya nampak di sini untuk program daripada pihak saya, untuk yang mendatang ni saya akan bersama-sama lah. So akan berjemput tim-tim daripada Jabatan Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia ni untuk sertai program yang dibuat oleh ATM. Sekurang-kurangnya boleh mempromosikan atau memperkenalkan kita orang punya pekerjaan atau apa benda yang kita buat sebelum-sebelum ni lah. Dalam pada itu, bagi pengerusi Kelab Berbasikal Orang Johor Cycling Team OJCT, Arsyata Ali, penganjuran program seumpama ini meninggalkan satu pengalaman baru dalam aktiviti berbasikal, di samping dapat menabur bakti kepada komuniti setempat. Untuk sebenarnya penglibatan NGO dan MBOS ni memang bagi saya merupakan satu pengalaman yang baru. Selalunya kita kalau main basikal, kita tak ada ingat untuk membantu orang-orang yang maksud saya masyarakat sekeliling. Kita just kayu, balik, happy, mandi, relax tu je. Tapi pada program kali ni, saya rasa memang perbezaan dia sungguh ketara lah. Kita ada aktiviti bersama dengan Angkatan Tentera Malaysia. Lepas tu hari ini kita ada aktiviti dengan penduduk kampung asli, Kampung Peta. Memang tak pernah. Memang bagi saya, sepanjang penglibatan saya dalam bidang basikal ni, tak pernah lagi saya jumpa event yang macam ni. Walaupun padat, penat, tapi memang pengalaman baru bagi semua peserta. Untuk paparan berita seterusnya, kita kembali lagi selepas ini. Penggunaan baja Real Strong dimulakan pada awal pembangunan sehingga sekarang. Saya menggunakan baja Real Strong selama 3 tahun. Penghasilan yang tinggi, hasilnya bertambah baik. Pilihlah baja biokimia Real Strong hari ini. Rumah mampu milik Johor, 37,000 unit telah dibina. 40,000 lagi bakal dibangunkan. Terdapat di semua daerah negeri Johor. Peluang yang lebih tinggi, terbuka untuk semua kaum dengan harga yang lebih rendah. Pelan Suara Hati Johor, merakyatkan kerajaan pembangunan pro rakyat. Kembali semula. Susulan kes sebuah kapal korek yang membawa muatan pasir karam dipukul ombak di perairan Pengerang pada Rabu. Mayat kedua mangsa ditemui di kedudukan 9.3 Batu Nautika Timur Laut Tanjung Penawar Kota Tinggi petang semalam. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Daerah Tanjung Sedili dalam satu kenyataan berkata, mayat lelaki belum dikenal pasti kerakyatan itu dijumpai nelayan pada pukul 6.35 petang. Menurut kenyataan itu, kapal APMM telah mengambil mayat tersebut untuk dibawa ke jeti Marina Tanjung Pengelih, seterusnya menyerahkannya kepada pihak polis bagi tindakan lanjut. Terdahulu, gerakan mencari dan menyelamat itu menemui satu mayat dipercayai seorang daripada 14 mangsa. Pengarah Operasi Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Daerah Tanjung Sedili, Komander Maritim Mustafa Kamal Abbas berkata, mayat lelaki yang belum dapat dikenal pasti identitinya itu ditemui terapung pada pukul 3.45 petang di kedudukan 14 Batu Nautika dari lokasi kejadian. Tumpuan turut diberikan ke atas usaha mencari dan menyelamat mangsa yang berkemungkinan terperangkap dalam perut kapal selepas dipercayai tidak sempat melakukan apa-apa sewaktu kejadian berlaku.
Beliau berkata 18 penyelam daripada Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM dan Polis Diraja Malaysia PDRM telah ditugaskan untuk melakukan penyelaman ke dalam perut kapal. Pada kejadian 4.20 pagi itu, kapal korek yang membawa muatan pasir dipercayai dipukul ombak besar sebelum karam di 8.6 batu nautika dari Tanjung Punggai, Kota Tinggi yang menyebabkan 14 krunya hilang dalam kejadian itu. Ke berita tempatan lain. Seorang pemilik kedai emas maut dipercayai akibat diserang seorang individu di hadapan premisnya di Jalan Datuk Kapten Ahmad, Pusat Bandar Keluang semalam. Kejadian berlaku pada kira-kira 7.30 pagi ketika mangsa yang berumur 40-an itu dikatakan baru hendak memulakan operasi perniagaan. Mangsa dikatakan turut bertengkar dengan suspek sebelum rebah di hadapan kedai akibat ditikam dengan senjata tajam dan suspek kemudiannya dipercayai melarikan diri dengan sebuah kereta. Pemangku Ketua Polis Daerah Keluang, DSP Muhammad Nur Muhammad berkata, mangsa meninggal dunia sewaktu mendapatkan rawatan di Hospital Encik Besar Hajah Kalsom, Keluang. Kes itu katanya disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan kerana bunuh. Sekian sahaja edisi Buletin Selatan untuk hari ini. Terus layari kami di www.tvselatan.com.my. Salam takzim.